Tuan-tuan, kita baca tuan-tuan baik. Sebab idgham ni dia kata memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Baik. Huruf ya tanwin. Dengung Ustaz. Dengung. Dia kena dengung. Hisaban yasira. Hisaban yasira. Ay yafqahu. Ay yafqahu. Terdapat juga kaedah Melayu yang mana ustaz-ustaz lama-lama dia orang untuk memudahkan kita, dia kata kalau nun mati jumpa ya kena senyum. Nun mati jumpa ya kena senyum. Bukan tak betul. Betul. Dia nak bagi mudah kita. Nun mati jumpa ya kena senyum. Saya mula-mula dengar pun macam mana tu kan. Maknanya ai. Tapi kalaulah dia pencin penjaga penjara. Jaga penjara tuan-tuan mana boleh senyum. Kan? Jadi macam mana? Jadi tak boleh senyum, tak senyum pun tak apa. Tapi kena dengung. Sebab ada orang tanya, saya penjaga 25 tahun jaga penjara. Mana nak boleh senyum? Kan? Nak senyum kat banduan tak boleh. Jadi itu hanyalah kaedah sahaja. Kalau ada orang kata kena senyum, ikut saja. Tak salah pun. Tapi kalau dia kata wajib senyum, tak boleh. Itu tak kena. Kalau kena senyum tak apa. Baik. Seterusnya nun mati ataupun tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Lan nadkhulaha. Lan nadkhulaha. Mim. Bisultanin mubin. Bisultanin mubin. Amman yasha. Amman yasha. Huruf waw. Khairun wa abqa. Khairun wa abqa. Min warai. Min warai. Baik. Habis cerita bincang tentang idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah ataupun idgham naqis. Habis. Jadi yang kedua idgham bila gunnah. Kita ingat idgham dia kena masukkan huruf pertama ke dalam kedua. Betul? Jadi idgham bila gunnah masukkan tanpa dengung. Bila gunnah. Tadi yang pertama masukkan beserta dengung. Yang kedua masuk tanpa dengung. Macam mana? Itu dia contoh dia. Tawwabar rahima. Tawwabar rahima. Sebab apa? Tanwin bertemu dengan huruf ra. Tanwin bertemu dengan huruf ra. Nun mati bertemu dengan huruf ra. Jangan dengung. Mir rahmati. Mir rahmati. Bertemu dengan huruf lam tanwin. Bi mu'minin lana. Yubayyin lana. Yubayyin lana. Yubayyin lana. Alhamdulillah. Maknanya dua-dua ni kena masuk dengan huruf yang kedua. Cuma bezanya dengung dengan tak dengung. Boleh? Baik. Itu saya ringkas. Senang nak faham. Ada persoalan? Ustaz, saya nota yang kata makna guna ni cuma dua, ya dengan waw. Itu pendapat lain. Macam mana? Saya ada nota yang kata makna guna ni dia dua je, ya dengan waw. Yang nun dengan mim dalam bila guna. Masuk dalam bila gunah. Tak? Kan? Bukan. Bukan. Ada buku nota lain yang dia kata makna guna ni dua, bila guna tu empat. Bila gunah 4 tak? Tak ada. Tak. Sebab bila gunah ni dia tak dengung. Kalau kata mim dengan selain mim dengan apa ni? Nun. Mim dengan nun. Mim dengan nun, dia mim dengan nun dia dengung. Yang makna guna yang mim dengan nun dia
Dia masuk dalam bila guna. Bila guna. Kalaulah mim dengan nun dia masuk dalam bila guna, tak tepat. Sebab apa? Idgham bila guna tu tak dengung. Nun mati jumpa mim, dengung tak? Dia nun tu nun punya dengung sendiri je lah. Nun mim dia ni nun mati jumpa mim. Lepas tu mim. Nun, contoh dia nun mati jumpa mim. Saya bagi perkataan mim ma. Mim mari. Dia baca macam mana? Dia tak baca mim ma, tak. Dia baca mim ma. Mim majid ataupun rahim ghafurum hamidum majid. Hamidum majid. Dia masuk pada mim. Nun masuk pada mim. Clear tak? Baik. Baik. Yang ni 4, yang tu 2. Kita tolak. 22 tolak 6. Ada berapa? Ada 16. Kan saya tak kata lagi. Saya mak tapi dia kecil mak tapi tak bagi dia lagi. Tapi dia kredit boleh. Baik. Kita ada baki 16 huruf lagi. Baik. Hukum yang seterusnya nun mati dan tanwin, sikit lagi tuan-tuan. Iaitu dinamakan dengan iqlab. Saya padam. Iqlab ni perbincangan dia panjang walaupun dia sikit. Yang hukum yang ketiga, iqlab. Tapi insya-Allah kita bagi jelas malam ini. Iqlab. Huruf dia satu saja, iaitu ba. Iaitu nun mati jumpa ba, tanwin bertemu ba. Jelas tak? Baik, kita baca. Iqlab menurut bahasa menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Sebab apa tukar? Sebab asal dia perkataan dia iqlab ni qalaba. Sama dengan hati. Qalbun. Hati. Sebab apa? Hati ni apa maksud hati ni? Tukar ke? Ya. Hati ni bolak-balik. Sebab hari ni kita boleh beriman. Malam ni. Esok kita boleh terima rasuah. Tak beriman dah. Nampak? Itu fungsi hati. Tu kita nak usaha atas iman ni tuan-tuan. Hati ni, usaha atas hati ni sebenarnya. Kepercayaan kita tu, keyakinan dengan Allah tu. Itu masuk qalbun tu. Qalbun ni hari ni boleh sayang, esok boleh benci. Baik, iqlab asal perkataan dia qalbun, qalaba. Maksud dia tukar ataupun tidak baik. Iqlab menurut bahasa menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Menurut istilah ilmu tajwid, menukarkan lafaz nun mati, menukarkan lafaz nun sukun dan tanwin kepada lafaz mim, lalu diikhfakan, disembunyikan di sisi huruf ba, serta mengekalkan sifat dengungnya. Macam mana ni ustaz? Tadi kata nun mati jumpa ba, lepas tu ada mim pula apa semua. Tuan-tuan jangan pening. Dia bagi contoh seolah-olah begitu. Sebab mim ni dia sama sifat, sama makhraj, minta maaf, sama makhraj dengan huruf ba. Tuan-tuan ingat kita mengaji makhraj, huruf syafatain, dua bibir, huruf am sama. Dia ada lagi dua huruf lah. Tapi nak kata mim dengan ba ni sama. Jadi tuan-tuan, huruf iqlab ni nun mati jumpa ba, tanwin bertemu ba, kan? Hukum dia iqlab. Dia kena dengung dan tutup mulut rapat. Boleh? Contoh dia, baik. Bawah dia huruf iqlab satu saja. Muka surat 38. Kita baca tuan-tuan, kita baca. Sebab bagi clear. Sebab ada tuan-tuan, ada orang yang dia baca dia buka mulut sikit. Ada dia tutup rapat, kan? Dia baca mil, kan? Sikit dia buka seolah-olah
ada kertas di atas, di dalam mulut, di antara bibir ke bibir, laluan kertas saja. Mim seolah-olah lah. Baik. Untuk hukum iqlaq ni dia ada dua pendapat. Pendapat pertama, bila nun mati jumpa ba, dengung tutup mulut rapat. Nun mati jumpa ba, tanwin bertemu ba, pendapat pertama tutup mulut rapat. Dengung. Mim ba'di ma. Contoh dia ada perkataan kat bawah tu, nanti kita baca. Contoh kalau tengok tanwin bertemu dengan ba. Ayatam bayyinah. Ayatam bayyinah. Kalau nun mati bertemu dengan ba, amburika. Amburika. Itu pendapat pertama. Baik, pendapat kedua. Pendapat kedua dia panggil bacaan furjah. Yang tadi panggil bacaan itbaq. Itbaq untuk mulut rapat. Wa qalib huma ma'ghunnatin miman biba. Kalau dalam matan lah. Kalau dalam matan syair Arab dia kata waqlib huma ni dua ma'ghunnatin beserta dengung. Miman biba, mim dengan ba. Mim untuk mulut rapat. Dan yang kedua ni dipanggil furjah. Selalunya dimasyhurkan, dipopularkan bacaan furjah ni oleh qari, ulama-ulama Al-Quran daripada Syam. Syam ni 4 negara. Bukan kata Syam tu Syria dah, 4 negara. Sebab bila British ke orang putih masuk yang pecah perintah tu kan. Dia asal Syam ni, bilad Syam, dia ada 4 negara. Yang pertama Palestin, yang kedua Jordan, Syria, Lebanon. 4. Dah pecah jadi ni. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok, kalau tuan-tuan pergi negara ni, dia wanita dia sama pakaiannya. Pakaian dia macam mana? Tudung masuk ke dalam jubah. Tu wanita Syam. Arab lain tak pakai ni. Sedikit selingan sebab mengantuk. Sedikit selingan. Dengar kata wanita Syam semua. Memang segak-segak tuan-tuan. Segak-segak. Saya pergi Dimash tuan-tuan. Saya pergi Dimash tahun 2003. Bila jalan di Suq Hamidi dekat dengan makam Imam Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Yahya ke Zakaria? Dua tu tak ingat. Zakaria. Kalau Yahya dihalak. Wanita-wanita dia kalau pergi sana, abang-abang sini pesan. Abang-abang senior bila sampai sana dia pesan dah. Dia kata, "Ustaz, kalau ustaz jalan di Syria nanti di Dimash, kita pergi Suq, kita nak beli ayam apa semua ni, kan? Masak apa? Kalau jumpa hak cantik, dia terlepas ke belakang, jangan patah, jangan pusing ke belakang." Saya pun kata, "Kenapa?" Sebabnya hak depan tu lagi lawa pada hak depan. Saya pun pergi, subhanallah, cantik sungguh. Cantik sungguh. Putih susu. Allahu Akbar. Saya duduk dalam dia punya pengangkutan dia, pengangkutan kita bas atau teksi apa semua. Dia ada satu lagi pengangkutan van. Maknanya macam kita pergi Mekah tu kan, kalau kita nak pergi Tanaim tu kan naik van dia kan. Macam tu dia panggil servis. Saya duduk macam ni, bangku dia pun menghadap ke sini. Saya pun duduk tengok dia. Tengok, subhanallah, cantik sungguh. Cantik. Sebab tu abang-abang pesan, bila kalau cantik tu kita duduk tengok sampai jangan pandai belakang sebab depan tu lagi cantik. Betul. Nak boleh belakang. Jangan paling belakang, jangan. Bah depan tu lagi cantik tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Dalam mesin salji tuan-tuan, mesin shitok ataupun mesin salji, depa suka Arab ni dia suka ambil kepas-kepas salji, dia balik. Budak-budak balik kat orang tua tuan-tuan. Orang tua tu pun balai. Dia ada panggil kemesraan kat sana lah.
Baik. Selingan. Baik. Jadi tuan-tuan, untuk muka surat 38 ni kita dah terang dah. Habis dah. Dua bacaan. Furjah belum lagi tak? Furjah belum. Furjah belum. Baik. Mim ba'di nun mati jumpa ba. Amburika. Bu tu tutup. Nun mati jumpa ba. Contoh dia kalau dia bagi kat sini, Ikhlas. tanwin bertemu dengan ba. Kalamhim bil basar. Kalamhim bil basar. Min ba'di Nuh khabirun basir. Tutup rapat. Yang pertama. Yang kedua furjah tadi. Ayatan bayyinah. Ayatan bayyinah. Anburika anbi'uni khabirun basir. Min ba'di Nuh yumbitu lakum. Itu kaedah dia. Tapi kalau orang tanya saya, yang paling masyhur di antara keduanya adalah tutup mulut. Yang paling masyhur di antara keduanya yang pertama, tutup mulut. Itu lebih baik dan lebih afdal lah. Itbaq. Itbaq. Dia itbaq. Furjah ni nak cakap dia buka mulut tipis. Dia buka mulut sedikit. Buka kedua bibir, renggangkan bibir sedikit. Dalam ni dia ada cerita tuan-tuan. Di rangkap yang ketiga, 1, 2, 3, makna ikhfa' mim di sini bukanlah menghilangkan keseluruhannya makhraj dan sifat, tetapi adalah melemahkan dan menyembunyikan makhrajnya dengan cara bacaan bibir mulut direnggangkan sedikit. Dia ada dalam kitab, bukan tak ada. Bacaan furjah ni tak ada dalam kitab. Orang kata bacaan furjah ni ustaz tak ada dalam kitab, saya tak jumpa. Tak. Sebab baru ni saya ada menjawab persoalan kawan-kawan daripada YouTube lah. Kan. Dia orang tanya saya tentang bacaan furjah. Tak ada, kita tak jumpa pun nun mati bila buka mulut. Orang dulu silap. Saya kata tak, jangan kata orang dulu silap. Orang Melayu dulu kata buka mulut sikit. Silap tu Ustaz. Tak ada dalam kitab pun. Ada ni. Kitab ni ada dalam kitab. Bukan kata tak ada dalam kitab, ada dalam kitab. Cerita furjah ni ada dalam kitab. Tapi dia tak popular macam tutup mulut. Tu. Dua-dua. Kalau tuan-tuan kita buat tadarus, dia baca nun mati buka mulut sikit, jangan kata salah. Betul. Dia nun mati jumpa ba, tanwin bertemu ba, dia tutup mulut rapat, jangan kata salah. Yang salah gaduh. Yang tu salah. Yang salah gaduh. Sebab dua-dua bacaan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hukum yang terakhir. Tuan-tuan, kita ada lagi 5 minit, 10 minit. Hukum yang terakhir iaitu ikhfa'. 16 tolak huruf ba. Satu jadi. Inilah huruf ikhfa'. Baik, kita baca. Yang ikhfa' ni sebenarnya tuan-tuan 5 minit, 10 minit tak cukup ni tuan-tuan. Sebab saya nak bagi ringkaskan ikhfa' ni. Maksud ikhfa' ni sembunyi. Yang ni secara ringkas. Tuan boleh tengok saya. Ikhfa' ni sembunyi. Sembunyi apa? Sembunyi huruf nun tu, dengung tu ke dalam huruf yang berikut. Itu istilah ilmu tajwid. Yang ni saya bagi ringkasan ni tuan. Saya tutup buku tu. Ikhfa' ni dalam segi bahasa dia sembunyi. Dari segi istilah ilmu tajwid ikhfa' ni menyebut huruf nun mati itu secara menyembunyikan huruf yang kedua. Itu maksud ikhfa'. Baik, kita akan bagi contoh. Baik, huruf dia tuan-tuan ada 15. Alif tak boleh sebab dia izhar. Kan?
Ba. Tak boleh. Sebab dia kelak. So, start daripada ta. 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 Ja. Ha boleh. Ha. Ha tak boleh. Ha izhar. Kha boleh. Tak boleh. Kha. Lepas tu? Dal. Dal. Zal. Ro. Ro tak boleh. Ro idgham bila gunah. Zal. Lepas tu? Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Za. Ain. Ain tak boleh. Ghin. Ghin tak boleh. Ghin. Qaf. Fa. Fa. Kaf. Lam tak boleh. Mim tak boleh. Nun tak boleh. Waw. Jadi berapa ada kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alhamdulillah. Nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf ni, dia kena baca ikhfa, dengung, sembunyi dan dengung. Macam mana nak baca dia? Kita buka muka surat 40.